Okay. So, ini dia. Sekarang kita try buat soalan nombor 2. Boleh? B. Awak buat. Okay. So, soalan dia tadi. Okay. Cuba buat soalan dia. Soalan B. Kita buat soalan B pula. Okay. So, tadi kita gunakan chain rule dy dt equals to dy over dx darab dx over dt. Okay, this is the formula and you must remember that the rate of change of x ni ialah dx over dt kita adalah sama dengan 2. Okay, I bagi masa lebih kurang dalam 2 minit untuk kamu cuba buat soalan B. Lepas tu nanti kita check betul tak jawapan kita. Okay, dah salin soalan? I boleh pergi page yang tadi supaya awak dapat tengok apa step-step dia. I pergi soalan yang tadi, tengok step dia macam mana, follow and cuba jawab soalan B. Apakah jawapan untuk rate of change of Y? Kadar perubahan pada Y. Okay, cuba Satu minit. Jangan lupa isi full. Isi attendance awak. Jangan lupa. Baru yang masuk. Okey. Soalan B ada ke yang boleh menjawab? Sepuluh teacher. Jawapannya 10. Okay, good try. I don't know yet. Lepas ni kita buat sama-sama. Ada tak lagi yang cuba nak jawab? Betul ke jawapan dia 10? Jawapan dia 6, Miss. Jawapan dia 6. Siapa jawab tu? Syabil. Syabil. Okay, lagi. Okay, tunggu lagi 30 saat kepada kawan-kawan yang lain. Okay, 30 saat is over. Now, let's check how do we do it. Ada kawan yang dapat jawapan dia 10. Ada yang dapat jawapan dia 6 tadi. Okay, let's check. I pun tak tahu mana jawapan yang betul. Kita buat sama-sama. So, for question B, y sama dengan 2x squared plus 1 over x. Now, I want to change my x to be up, to be going up. Dia jadi numerator, so dia akan jadi -1. So, first step kita, we have to differentiate. Step 1 is you differentiate. dy over dx is equals to 4x plus -1x, -1 minus 1, right? You got 4x minus x power of -2 atau I can change it to 4x minus 1 per x kuasa 2. Betul? Okay. Now, step 2, ini step 1 Okay. Step 2 kita adalah we substitute x equals to 1 into dy over dx. So our dy over dx is equals to 4x minus 1 over x squared. So sebab dia kata dia 1 tolak 1 kuasa 2 dan your dy over dx is equals to 4 tolak 1, 3. Okay. Step 3. Apa nak buat step 3? Use the chain rule. Use the chain rule dy over dx is equals to dy over dt. Sorry, because this is rate of change of y, right? Dx time dx over dt is your dy over dx is 3 times your dx over dt is 2. Then the answer should be 6. Very good, Sabil.
Okay, yang cuba tadi, yang salah tak apa, maksudnya I know you are trying. Okay? Boleh, senang kan? Okay, kita buat soalan terakhir, soalan C. This is rate of change, kita try soalan C. Okay. So, soalan C, Miss belum salin. Ini je soalan dia. Let's do question C together. You do it. I nak jawapan. Again, still using the same things, the same question. Rate of change of x is dx over dt, which is equals to, is 2 unit per second. Dia dah cakap kat sini. So, rate of change of x, yang baru masuk, bila kita katakan rate of change, maksudnya perubahan dx, rate of change adalah dt. So, kita tahu jawapan dia 2. Okay. Okay, sudah? Belum Miss. Okay, tengah cari jawapan. Silakan. Do the first thing. So, remember dy over dt, our mission is to find the rate of change of y, which is dy over dt. So, we have the formula of dy over dx times dx over dt. Okay. Siapa agaknya berjaya menjawab ni Lia Maisara. Lia Maisara ni bukan yang Insta famous tu ke? Kan Okay. Kan? Oh, dia masuk kelas A Okay. Dia awet Akil. Oh, awet Akil. Oh, okay. Sudah. Okay, cuba try. Siapa nak cuba? I work from home hari ni. Jadi I ada kelas dengan you all. Di rumah. Okay, jawapan anyone? Tiada? Sedang berusaha, Miss. Okay. Remember this one, kamu ada kuasa 3 kat luar. Kamu kena differentiate lagi yang orang yang di dalam. Jangan lupa I dah ajar dulu. Okay. Hint sikit. Step 1. Y 2. 3x tolak 5 kuasa negatif 3. Okay. Differentiate it. Dy over dx is equals to 2. Darab negatif 3. 3x tolak 5. Negatif 3 tambah 1 ke tolak 1? Tolak 1 kan? Tolak 1. Differentiate lagi orang yang ada dekat dalam ni. Differentiate lagi yang kat sini. So, I differentiate pula. 3x tolak 5. Ni ramai yang lupa. Selalu lupa. So, kamu akan dapat negatif 6. 3x tolak 5 kuasa negatif 4. Darab dengan d over dx. Differentiate 3x tolak 5 dapat 3. So, jawapan dia negatif 18 per 3x tolak 5 kuasa 4. Okey. Betul kan kalau I salah? Betul ke salah? Betul kan? Okey. So, step kedua. Step kedua buat apa? Step kedua buat apa? Masukkan nilai X. Substitute x equals to 2 into dy dx. So, kita akan dapat y over dx sama dengan negatif 18 per 3x adalah 2 tolak 5 kuasa 4. Okey. Tekan kalkulator, berapa jawapan sudah tu? Allah. Tak payah tekan kalkulator lah. Jawapan dia berapa? 3. Jawapan? Negatif 18. Negatif 18, Ali. Very good. So, step 3. Step yang terakhir, using our dy over dt. So, kita nak cari dy dt.
So dy over dx kita negatif 18 darab 2. Jawapannya Negatif 36. easy cheesy lemon squeezy. Senang kan? Okay, bagus. Senang. Dah Okay. Senang je, Miss. Carilah soalan susah sikit. Okay. Ini dia. Okay. This is application of rate of change. Tadi kita belajar on surface je kan? I nak tunjukkan korang di manakah rate of change ni boleh membantu kita kalau awak jadi engineer lagi like my husband. Apa yang dia buat, dia still refer to what dia belajar dulu waktu dia form 5. Inilah dia dalam AdMaths, okay? Lia Maisara lagi asyik terkeluar je Lia Maisara ni tahu. Okay, so I imagine that dia ada satu tangki minyak yang besar. So kalau bocor, ini memang berlaku ini memang betul-betul apa yang berlaku. Same like the example that I will show you just now. I will show you now. Ada tangki minyak dia yang bocor dan dia nak cari berapa sebelum dia nak tampal dan sebelum dia panggil orang untuk orang betulkan tangki yang bocor, dia nak tahu berapa banyak rate of change air yang melimpah daripada tangki itu. Tapi tangki minyak untuk tangki minyak sawit, dia bukan tangki macam ni, dia tangki dia besar macam ni. Asal tak dengar ni? Miss tak buka mic. Teacher tak dengar. Miss tak buka mic. Dengar tak suara I? Dengar. Tak ni? Baru dengar. Wani! Ya, teacher. Kenapa, teacher? Saya dengar je suara teacher. Hello? Hello? Hello. Hello. Ya, teacher. Hello? Excuse Teacher, me? kita dengar ke? Teacher, kita dengar ke? Hello. Dah terkeluar ke ni? Hello. Ya Allah, apa jadi ni? Teacher, kita orang dengar suara teacher. Okay. Dengar Dengar teacher. Okay, sekejap. Korang ni apa salah Sekejap. Kejap. Yang terkeluar rupanya batuklah.
Okey, tadi sampai mana? Dalam tangki. Dalam Kita tangki. teruskan balik sebab tadi tak dengar. Oh, tak dengar Okey, jap. Patutlah aku cakap mana budak-budak ni yang pasal tak menjawab. Rupanya tak ada suara, Cis. Okey. Tadi dah sampai di sini kan? Tadi dengar tak I cerita tadi pasal tangki ni kan? Dengar kan? Tak. Tak dengar Cis penat aku cerita Tak, Okey. teacher dia ajar balik. Okey, penat. Dia tak dengar Okey lah, cerita balik lah. Nantilah waktu kat kelas nak tegak kepada titik je lah. Okey. So, ini adalah application dalam kehidupan yang berlaku. Husband I engineer. Engineer kelapa sawit. Dia nak cari, dia pernah satu hari tu, dia punya tangki minyak pernah kebocoran minyak. Jadi sebelum dia panggil orang untuk tampal minyak dekat tangki dia ni, so dia kena kira berapa persen ataupun rate of change minyak yang keluar daripada tangki tu. So, cara dia ialah dia perlu tahu berapa minyak yang tinggal. Dia ada measurement lah dia ikat. Dia nak kira kan. So, dia tetap menggunakan formula yang sama. Okay, formula yang you all belajar hari ni. Okay, kalau awak tengok tu bentuk cone kan. Itu adalah water. Ni water lah ni kan. So, Y kita ni apa sebenarnya? Apa yang kita nak cari sebenarnya? Y kita apa? Tadi kita tengok Y tu Y je lah. Kita sebagai function je lah. Ni area ke, volume ke, surface ke, apa dia kita nak cari sekarang ni? Yang ada, yang kita tahu. Okey, tak tahu. Okey. Sebenarnya dia adalah V. V ni adalah apa dia? Isi padu. Sebenarnya dia adalah isi padu. Volume. Volume. Ataupun volume. Ada pun orang yang cakap. So ingat lagi tak apa formula volume untuk cone? Siapa tahu? Tak tahu juga. Okey. So Satu. volume formula dia adalah Satu berapa dah? pi R kuasa 2 H. Theta. Tak ada theta Jangan petik kau Lip. Tak ada theta. Okey, dia kata a small hole at the tip of the cone, dia keluar, water leaks out. Jadi, apa benda yang leaks out tu? Constant rate 4. Apa maksudnya? Yang 4 tu apa sebenarnya? Volume Siapa nak try? volume air keluar. dx dt. dx dt. Betul dah dt tu Akil, tapi bukan x. Rasa-rasa apa? dy dt. Okey, dy dt. Sekarang y kita dah ganti dengan v, betul? Oh, dv dt lah. Exactly. So, dv dt kita adalah sama dengan dv dx. D negatif 4. Oh, sorry. Okey. Negatif 4. Kenapa dia negatif? Siapa tahu kenapa dia negatif? Kenapa bukan 4 Sebab ni? dia keluar. Very good. Sebab dia keluar. Dia keluar atau dia decrease. The volume decrease. Sebab tu dv dt dia menitik keluar, dia jadi negatif 4. Okay? Okay, kita teruskan. So dia kata find the rate of change of depth of water in the cone. Okay. Siapa agaknya tahu kita nak cari apa? Rate of change of depth. So kita mencari dt kan? D apa? dx. X tu apa? dt. X tu apa? Depth. Depth bukan. Ada X tak dekat sini? Tak ada. Yang ada apa? DH. Very dh. good. Bila dia kata depth tu kedalaman. Kedalaman kan? Depth ni maksudnya kedalaman. Maksudnya kita mencari DH. Okay? Alright. Buat satu-satu.
Memang yang ini application memang awak akan nampak, oh tak, yang tadi apa pasal senang, yang ini apa pasal susah. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Okey, kita buat satu-satu. Okey. Jap. So V adalah isi padu volume. Okey, sebab panjang jadi I kena potong 2 kat sini. Okey. Sekarang ni kalau awak tengok lukisan itu tadi, ni tadi, kita tahu dia kata air ni keluar tau. Dia kata find the rate of change of the depth of water in the cone when the height of the water is 3 cm. Dia kata berapakah agaknya bila H dia sama dengan 3, berapa agaknya rate of change kedalaman air dia berubah. So, kita tahu bahawa ni air, dah tinggal sikit air dia. Okay. So, yang ini adalah dia punya R. R untuk air ni. R tu radius untuk air ni. So, water level dia adalah H. So, benda pertama yang kita buat adalah kita sudah tahu volume dia. Ini application So, kita ada 2 unknown dekat sini. R dengan H. Kita kena pilih salah satu sahaja untuk kita differentiate. Okay. So, apa yang kita boleh buat? Oh my God, what's that? Apa yang kita boleh buat? Segitiga ni tadi, dia sama, dia similar. Satu kat sini radius kat atas 5, radius kat sini R. Radius yang panjang ni tadi, cone ni tadi 12, radius dia pula H. So apa kita boleh buat? Kita boleh buat dia dalam bentuk ratio. Maksudnya R per 5 sama dengan H per 12. Okay. So R kita akan jadi 5H per 12. Okay. Miss, kenapa Miss nak kena ambil R pula? Miss, kena cari R pula. Okay. Sebab kalau kita differentiate, kita tak boleh differentiate 2 variable yang berbeza. Kita cuma perlu differentiate satu saja. Okay. So dalam kes ini, kita nak cari H. So kita kena ganti R tu dengan H. So dari sini, I masukkan dia dalam V sama dengan 1/3 pi. R kita adalah 5H per 12 darab dengan H kuasa 2. Lupa. So, kira. Semua okey ke? Ke macam, alamak susahnya Miss. Okey, tak apa. Cuba fahamkan Boleh, dahulu. boleh. Boleh Boleh, insyaAllah. Okey, boleh. Bagus. Okey. InsyaAllah, So, insyaAllah. akhirnya kita dapat V kita ni tadi. Kita simplify, kita dapat 25 pi per 432 H kuasa 3. Okey. 1/3 darab 25 per 144. So, kita simplify, kita dapat 25/432. Okey, betul. So, pi dengan H kuasa 3. Mesti awak nak tanya I. Miss cakap mesti ada satu variable je. Habis pi kan variable. Okey, soalan dia. Siapa boleh jawab? Pi tu variable ke atau benda lain? Tak, Okey, pi tu Benda apa lain. kita pi panggil ada dia? nilai. Pi tu ada Value. nilai. Kita panggil pi tu ialah apa? Constant. Exactly. Constant. Kita panggil dia constant. Maka dia bukan variable. Jadi yang variable hanyalah H. H. Betul. Jadi dalam kes kita ada dV over dt sama dengan siapa nak try? 25 pi bla 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 bla. Nanti. Kita nak cari formula dulu. dV per dt sama dengan D apa? dV Per dV over dH. dH. Betul. Darab dengan dH over dt. dt. bagus.
Okey, ini formula yang kita akan gunakan. Okey? Okey. So sekarang ni kita nak cari apa? Step 1. Apa step 1 kita tadi? Cari Differentiate. DH. Differentiate. Differentiate. Okey, jom differentiate DVDH jadi apa? Ada orang ke tu? 3, 25/432 pi H kuasa 2. Betul tak? So itu DVDH awak. Awak akan dapat 25/144 pi H kuasa 2. Betul tak? Hello? Ada orang tak? Ada kan? Betul ke tak betul? I dah cari DVDH ni. I differentiate dia kepada H. So I dapat 25/144 pi H kuasa 2. Okay. So tadi dia cakap H dia ni, H dia sama dengan berapa? Air dia tu 3 kan? So step kedua kita gantikan H sama dengan 3 into dV over dH. So dia dapat 25/144 pi darab dengan 3 kuasa 2. Okey. So berapa jawapannya? Nampak tak yang bawah tu? So jawapannya ialah, ada ke jawapan dah? Tak ada jawapan lagi Okey. Jawapan dia 25 pi per 16. Boleh ke tak Teacher tak nampak. Tak nampak alamak. Oh, tak nampak. Sekejap. Sekejap I padang, I letak atas. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, ni step kita yang kedua. Okey. Step terakhir agak-agak kita buat apa? Step yang terakhir, step 3 ialah, patutnya I boleh naikkan ke atas tak boleh naik pula. Aduh, Okey. Step yang terakhir adalah kita masukkan semula dalam dH over dt. Kita masukkan dalam formula kita. Allah. Sekejap. I nak ajar sampai sini je lah. Lama. Terbawa sekali. Whatever. Okey. Okey, kejap Tengah salin kan? Okey. So, step kita yang terakhir, kita sudah tahu. Allah. Irene, ambilkan charger Mami. So, step 3 kita ada tadi dV over dt sama dengan dH. Charger laptop. dV over dH darab dH over dt kan tadi? Ambil cepat. Okey. So, dV dt kita tadi kita dah dapat. dV dt kita tadi adalah yang ini. Negatif 4. Cepat dah nak habis bateri. Sekejap Okey. dV dH kita tadi ialah berapa? Kita dah cari tadi dV dH kita. 25 pi. 25 pi per 25 pi bagi 25 16. pi per 16. So kita nak cari apa sekarang? dH over dt. So boleh tak kita cari dH over dt? Boleh. Okey, berapa jawapan dia? Bla 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 bla. Kira. Pindahkan 16 pergi sebelah.
Jadi negatif 4 kali 16 per dengan 25 pi. So berapa jawapan dia? Dia suruh cari dalam 3 tempat 4 significant figure. So jawapan dia jadi dH over dt. Oh, tak nampak juga dH over dt sama dengan negatif Negatif 0.8. Negatif 0.815. 48. Dia minta 4 significant figure tu, Alif. 4 bukan 3 4. 4 significant figure. Okay. So inilah salah satu bentuk untuk rate of change. Nampak macam Miss, kita orang tak belajar lagi lah Miss ni. Waktu kita orang dah kerja nanti, dah dapat duit juta-juta nanti baru kita kira. Tak. Kau kena cuba sekarang. Nanti kau mesti teringat waktu kau jadi engineer ke, engineer sawit ke, engineer Petronas ke apa. You will face something like this. Tapi mungkin dia dah permudahkan dalam computer generation ke whatever. Okay, tapi ini adalah basic dia. Macam mana pengiraan dia. Okay. Nampak macam sedikit tough. Tapi bila kamu fahamkan step, dia ada 3 step saja, insya-Allah okay. Okay. So ini adalah rate of change. Sekarang pukul apa 12.23. Okay, I ada setengah jam lagi. I nak habiskan topik yang seterusnya, iaitu perubahan ataupun small changes and approximation. Sebelum I masuk, ada tak soalan? Okay, nampak macam okay, Miss. Ke nak buat satu? Cikgu, Okay, soalan. kalau salah huruf, tinggal salah markah. Kalau salah huruf tak tolak markah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, okey. Tak ada masalah. Okay. Tapi biasa kalau volume kita letak V lah kan. Okay. Okay, boleh? Boleh. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah Okay. I ada satu lagi contoh soalan lain. Cuba kita try buat soalan ni. Sebab nanti kalau I pergi laju sangat, nanti korang macam alamak Miss. Lebih baik slow Miss daripada laju. Okey lah. Kita pergi contoh soalan ni. Sekejap Okay. These are one of the application juga. Macam mana nak selesaikan soalan tentang rate of change ni. Sekejap. Okay. Right. So ni soalan dia. Mana balon tadi? Ni dia. Sama juga case macam soalan tadi. Dia kata, let's look at the question together. Kita buat sama-sama. Dia kata the radius of the spherical balloon filled with air increases at rate 0.5 cm per second. Benda pertama kita tahu. Kita tahu increase rate 0.5 per second. Apa dia ni? Kalau dia bentuk 3D, kalau dia bentuk 3D, kita tahu dia mesti V. Ada kaitan dengan V. Apa dia volume untuk sphere? Siapa tahu? 4/3 pi r cube. Betul, 4/3 pi r cube. Okey. Sekarang ni Betul Betul. Sekarang ni bila dia kata the radius. Dia perkataan the radius of the spherical balloon filled with air increases at rate 0.5 cm per second. So maksudnya D apa ni? dV ke dr? dr. Betul. dr per dt. dt iaitu 0.5. 5 betul. Ada hubung. Okey. So sekarang ni bila kita tahu dia adalah dr over dt, kita boleh buat dia punya chain rule. Chain rule dia adalah apa? dv over dt sama dengan, cuba teka. dv over dr. dv over dr. dr over dt.
Darab DR over DT. Betul. Okey, sekarang kita dah tahu. Sekarang kita tahu V dia adalah dia sama tahu. dengan 4/3 pi R kuasa 3. So dV over dR ni kita boleh cari tak? Ini step 1. Ni nampak senang kan? Boleh. So, Kot. so Boleh, kita boleh, dapat boleh. berapa tu? Cuba kira. VDR. Tu dia. Dah dapat dah. Dia nganga je dia dapat. 4 pi R kuasa 2. Okey. Sekarang step kedua. Step kedua kita nak masukkan nilai R kita. Sebab R adalah constant yang ada dekat atas kan. Apa dia nilai R yang kita nak masukkan ni? Ada tak dia bagi dalam soalan? 4 4. Dia 4. bagi 4. So dia bagi 4. So R kita sama dengan 4. Maka dV over dR kita adalah 4 pi 4 kuasa 2. So kita dapat berapa tu? 16 kali 4. Kita dapat 64 pi. Dah step 1 dah siap. Step 2 dah siap. Agak-agak step 3 apa? Differentiate. Differentiate lagi ke? Masukkan. Masukkan dalam formula. Dia nak suruh kita cari rate of change of its volume. Rate of change of its volume. So, kita ada dV over dt sama dengan dV over dR kita tadi berapa? 4 4 pi darab R squared. dengan dR over dt 0. 5. Sorry, salah. 64 pi. dV over dR kita tadi 64 pi kan? Dengan 0.5. So, 5. so kita dapatlah berapa tu? So kita dapat R kita 100. berapa? 100. 0.5309. Correct. Correct to 4 significant figure. 4 macam ni je lah. 100.5. Siap. Okay. Mudah kan sebenarnya? Penatlah cakap. Senang kan? Mudah kan? Okay. I rasa I nak tamatkanlah sampai sini dulu. Tak naklah sambung small approximation tu. Nanti malam nanti I buat video, nanti korang tengok sendiri. Yang itu pun mudah. Boleh ke I berhenti sampai sini ke? Miss tak puas lah nak belajar lagi. Boleh ke? Nak belajar lagi. Boleh aja je. Saya okey. Boleh ke? Uish. Semangat. Okay, bagus. Miss okey, saya okey. Uyo. Okay lah Sekarang I ajar sikit lagi. Small approximation. Sikit je. Okay, sikit saja. Dia sama, lebih kurang sama macam rate of change tapi dia lain sikit. Okay. Sikit saja I janji small approximation. Small changes. Small changes. Perubahan kecil. Okay. Perubahan kecil ni maksudnya tadi, kalau kita ada balloon ni tadi, adalah bocor sikit kat sini. Kita nak tengok, dia bocor ni dia sikit sangat. Kita nak tengok adakah dia akan membuatkan balloon ini akan kempis ataupun tidak. Apa-apa sahaja perubahan yang berlaku kepada sesuatu, dia mesti membawa impact kepada the whole bentuk, the whole object, the whole scenario. Jadi walaupun dia berubah sangat kecil, ni perubahan kecil pada Y yang menghampiri kosong ataupun hampir tiada, sangat kecil, ataupun perubahan pada Y, tadi Y sudah kepada X yang sangat kecil, adakah dia mempengaruhi? Jawapannya, ya. Besar zarah sekalipun, sekecil-kecil jarum pin sekalipun, kalau kita cocok pada balloon, dia akan berlaku perubahan kepada the whole balloon. So sama juga dengan apa Small yang change means the big difference. yes, wow, very good. So dia
seakan-akan dia berubah dan dia menjadi bentuk begini. Okey, ini adalah formula dia lah. dy over dx darab delta x. Okey. Sekejap Now. Okey. Okey. Cuba tengok apa yang I gunakan dekat sini. Apa tu? Ombak. I tak gunakan sama dengan. I guna ulat. Apa Maksud yang ulat ni, maksud bukan ulat. Maksud dia menghampiri. Dia menghampiri. Okey? Dia approximate changes. Dia maksudnya dia menghampiri lah. Perubahan walaupun kecil dia tetap berubah. So, contoh soalan-soalan yang mungkin dalam small changes ni adalah, kita terus tengok kepada soalan Okey, bukan. This one. Okey. Okey. Buat kat sebelah kejap. Tak jadilah buat kat sini. Buat kat sebelah. Allah. Sekejap. Okey. So, ini adalah contoh soalan dia yang berkaitan dengan small changes. Walaupun dia kecil, dia tetap memberi impact yang besar. Okay. So, soalan dia kata, given that y is equals to x cube. Y equals to x cube. Find the approximate change in y. Apakah perubahan ataupun approximate change in y sekiranya x ini berubah? Yang berubah adalah x. Delta x. Perubahan x daripada 4 kepada 4.05. So, kita ada soalan A tadi. X kita yang awal adalah 4. Apa yang berlaku kepada X seterusnya, dia membesar. Dia increase. So, bila dia increase, perubahan pada X adalah 4.05 tolak dengan 4. So, delta X kita berapa? 0.05. 0.05. So, following the formula to find the approximate change in Y, iaitu delta Y is approximate to dy over dx darab delta X. Kita panggil dia delta X, okay? Okay. So, kita tahu bahawa Y kita tadi adalah X kuasa 3. Okay? So, dekat dalam formula dia minta kita cari dy over dx. So, boleh tak kita dapatkan dy over dx dia? Boleh. 3x lah. 3x kuasa 2. So, step pertama, kita cari, I suka letakkan step supaya kau tahu step ni apa. Step pertama, cari dulu perubahan pada x. Step kedua, differentiate. And substitute. Tak payahlah, differentiate dulu. Differentiate tadi, kamu sudah dapat dy over dx sama dengan 3x kuasa 2. Okay. Step ketiga adalah Masukkan. substitute x yang asal x all, iaitu 4 into dy over dx. Okay. So, kita akan dapat dy over dx kita sama dengan 3, 4 kuasa 2. So, 16 kali 3, jawapan dia berapa tu? 48. 48. Dan step terakhir, kita masukkan dalam formula delta y is approximate to dy over dx time delta x, which is equals to dy dx kita adalah 48 darab dengan delta x kita adalah 0.05. So, perubahan dy juga akan berlaku iaitu 2.4. Tak nampak? 2.4.
Okay? So, 4 step saja untuk find small changes in Y or in X. Okay. Boleh ke? Senang kan? Ini yang last slide yang Boleh, boleh. terakhir. Boleh. Boleh Okay. Let's try example 22 soalan B. Okay. So, soalan dia tadi bukan ni. Ni dia. Okay. Soalan A kita dah buat. So, kita cuba soalan B. Now, dia kata find the approximate change in X when Y decrease. Apabila Y pula yang decrease from 8 to 7.97. So macam mana kita nak buat ni? Tadi dia kata small change in Y when X increase kan? Sekarang Y pula decrease daripada 8 pergi 7.97. Okay. So bila kat sini Y kita sama dengan, kita buat yang B Bila Y kita sama dengan X kuasa 3, maksudnya 8 kuasa 3. Sekejap. So, dalam soalan ni dia kata Y sama dengan 8. Y approximate in X when Y decrease. Maksudnya Y sama dengan X kuasa 3 tu maksudnya Y kita adalah sama dengan 8, betul? So maksudnya kat sini X kuasa 3 kita adalah 8. Kejap. Faham tak kat sini? Boleh ke? X kita akan jadi sama dengan 2. Betul tak? Betul. Okay. So kita ada delta Y kita tadi. Y kita tadi 8. So delta Y kita adalah yang baru 7.97 tolak dengan yang 8. So kita dapat negatif 0.03. Okay. Sampai sini okay? Miss, tadi kita cari delta X, Miss. Sekarang kenapa ada delta Y? Sebab yang berubah adalah delta Y. Kita nak cari delta X. Okay? Sebab tu kita kena tahu dulu apakah nilai X kita yang original. So, nilai X kita yang original adalah 2. Okay. Teruskan mencari from the function Y sama dengan X kuasa 3. Step pertama kita tadi adalah kita nak differentiate. So dy over dx kita adalah sama dengan 3x kuasa 2. Okay. So step kedua kita kena masukkan. Tadi step pertama kita cari ni kan dulu. Ni step pertama, sorry. Ni step kedua. Dan step ketiga kita substitute. X sama dengan 2 into dy dx. So, dy dx kita adalah dy over dx sama dengan 3 darab 2 kuasa 2 sama dengan 4 darab 3, 12. Okay. Last step. Step keempat tadi, kita ada formula delta y approximate to dy over dx times delta x. Sekarang yang kita sudah ada adalah delta y. So, kita gantikan di sini negatif 0.03 is approximate to dy dx kita adalah 12 darabkan dengan delta x. So, delta x kita adalah sama dengan approximate to negative 0.03 divided by 12. So jawapan dia negative 0.0025. Okay. Ada 2 example berbeza dekat sini. Pertama, bila kita nak cari y, kita tahu apakah nilai x.
Tapi yang kedua, soalan ini we don't know our X. Kita kena cari dulu nilai X. Okay, dah dapat nilai X, barulah kita boleh teruskan step 1 sehingga 4 seperti biasa. Okay, saya nak tanya. Sampai sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan sebelum I habiskan kelas? Okey, nampaknya macam tak ada. Dia mungkin Slide dia sebelum ni. slide sebelumnya. Okey. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya tak ada masalah sebab kita tahu apakah nilai X. Okey. Slide yang selepas ni tadi kita tak tahu nilai X kita. Okey. Sebab bila kita differentiate dy dx, kita mesti nak masukkan nilai X kita yang lama. Mesti. Kalau small approximation ni wajib ada nilai X yang lama. Mesti ada. Kalau tak ada nilai yang lama, mesti nilai yang baru. Alamak. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya I bila-bila. Ataupun ada soalan sekarang, boleh tanya sekarang. Ya, salam. Sekejap. Nama dia saya ada kelas. Oh, saya dah beli hari tu dengan kawan awak. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Okey ke? Kalau ada soalan tanya Kalau tak tahu pun boleh tanya nanti ataupun boleh tanya sekarang. Teacher, Ya, soalan. nanti teacher upload tak video ni? Upload. Oh, okay. Sekarang juga I upload. Okey. Nak tengok balik Okey, boleh. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ni. So, kalau ada tak faham, kalau I laju sangat, I akan upload sekejap lagi. I nak bagi dia save dulu. Itu I akan upload, nanti korang boleh tengok, okey? Okay. Okey. Terima kasih semua. Thank you, teacher. Okey, bye. Terima kasih, Assalamualaikum. teacher. Thank you, teacher. Terima kasih, teacher. Bye. Thank you, Terima kasih, Bye. teacher. Terima kasih, Takif. Thank you, teacher. Okay, bye.